Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam PRU 15, UMNO menang 2.5 juta undi dan PAS juga menang 2.5 juta undi. Sama. Popular vote. Tetapi keahlian UMNO ialah 3.5 juta dan keahlian PAS hanya 1.5 juta. Bermaknanya UMNO menang 1 juta undi kurang dari keahlian dia dan PAS menang 1 juta undi lebih dari keahlian dia. UMNO won 1 million votes less and PAS won 1 million votes more. So, boleh dikatakan perbezaan di antara UMNO dan PAS ialah 2 juta. 2 million votes difference sekira kita ambil kira keahlian kedua-dua parti. Berdasar kepada keahlian. Ramai yang dikata undi untuk UMNO juga, iaitu 2.5 juta undi yang UMNO menang, bukan dari ahli UMNO. Orang Cina, orang India dan sebagainya pun ada undi untuk UMNO. Dan bukan maknanya setiap pengundi untuk UMNO ialah ahli mereka sendiri. Tidak. Dari 2.5 juta undi yang UMNO menang, dijangka separuh sahaja dari ahli, separuh dari bukan ahli. Tak kisahlah maknanya Iban ke, Dayak ke, ataupun Melayu, Cina, India, Sikh, semua. So, UMNO's votes dari members, kalau nak kira 2.5 juta, half saja orang pengundi yang ahli UMNO. Lagi separuh tu pengundi yang bukan ahli UMNO. Sama macam PAS. Bukan semua 2.5 juta orang yang undi untuk PAS ni ahli PAS. Dijangka dalam separuh saja yang ahli PAS sebenar, yang maknanya ahli PAS yang isi borang dan bayar yuran. Yang lain tu, walaupun mereka undi untuk PAS dan mereka anggap ni penyokong PAS, tapi secara resmi, legally, mereka bukan ahli PAS. Not a registered PAS member. Unofficial PAS member. So, kedua-dua UMNO dan PAS ni, boleh dikatakan mendapat undi, separuh dari undi mereka dari ahli, separuh lagi bukan ahli. Hanya penyokong saja. Hari ini, Tan Sri Anwar Musa, bekas Setiausaha Agung UMNO, mendedahkan yang seramai 2 juta ahli UMNO sudah tinggalkan parti. 2 billion. So, kalau macam tu, UMNO bukanlah 3.5 juta ahli, hanya 1.5 juta sahaja ahli. Not 3.5 million, 1.5 million. 2 juta tu sudah tidak lagi bersama UMNO. Jadi, kalau UMNO ada 1.5 juta ahli, PAS juga ada 1.5 juta ahli. Dan memandangkan UMNO menang 2.5 juta undi dan PAS juga menang 2.5 juta undi, bermaknanya hari ini UMNO dan PAS sama kuat. Dari segi ahli, UMNO dan PAS sama. Dari segi undi yang mereka menang di dalam PRU 15 juga sama. So, PAS and UMNO same strength. Both from membership and from popular vote. Kedua-dua. So, tidaklah kata UMNO ni lebih kuat dari PAS, no more. Dan ini telah disahkan, confirm oleh bekas Setiausaha Agung UMNO. Dan ini yang sebenar sudah diketahui. Cuma tidak diumum secara resmi. Hingga hari ini lah, only today baru telah diumum bahawasanya jumlah ahli UMNO hanya 1.5 million, bukan 3.5. Dan PAS tak sorok jumlah ahli mereka. Jumlah ahli PAS tu dari 300,000 telah naik hingga hari ini sudah 1.5 juta. Tetapi ramai orang sokong PAS, pakai baju PAS, berarak bersama PAS,
undi untuk PAS tapi mereka tidak isi borang menjadi ahli. Sama macam saya. Saya tidak secara resmi, kalau cari nama saya dalam senarai ahli PAS tak jumpa. Dan ramai kawan-kawan saya, keluarga saya, mereka boleh dianggap sebagai penyokong PAS ataupun unofficially ahli PAS, tapi nama tak ada tu dalam senarai membership list kalau pergi cari. So that's the situation. Hari ni UMNO PAS tak beza. Dia ada same. Dan UMNO dulu, perbezaan dengan PAS, kalau kita kata okey, dari segi keahlian UMNO dengan PAS sama. 1.5 juta ahli. Same, PAS pun 1.5, UMNO pun 1.5. Dari segi undi yang mereka perolehi pun sama, 2.5 juta. Untuk UMNO, 2.5 juta untuk PAS dalam pilihan raya yang terbaru. Okey. Tapi kelebihan UMNO dulu, dia banyak duit. UMNO ada berbilion. Dan mengikut Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia kata semasa dia memimpin UMNO, semasa dia menjadi Perdana Menteri, untuk pilihan raya umum, general election, dia telah belanja 1.5 bilion, 1.5 billion. Ini Mahathir mengaku sendiri. Dan Mahathir menyebut ni oleh kerana Najib Tun Razak dituduh membelanja lebih dari 2 bilion. 2.6 bilion dikatakan Najib telah belanja untuk bukan saja pilihan raya tahun 2013, tetapi juga untuk kegiatan politik, political activities. Dan duit tu diberi bukan saja kepada orang UMNO, tapi parti-parti komponen di dalam Barisan Nasional, MCA, MIC, Sabah, Sarawak dan sebagainya. So maknanya Najib dikatakan belanja hampir double apa yang Mahathir belanja. So Mahathir petikailah. Mahathir kata sebab apa Najib belanja sampai 2.6 bilion apabila Mahathir semasa dia memimpin UMNO dan dia Perdana Menteri, dia hanya belanja 1.5 bilion hanya untuk pilihan raya, kegiatan politik lain. Jadi dianggarkan kalau kita ambil kira kegiatan politik, pilihan raya dan macam-macam lah, termasuk gaji dan UMNO perlu dalam 2 bilion setengah, 2.5 bilion 5 tahun, untuk 5 tahun. So dari satu pilihan raya ke satu pilihan raya, katalah dari 2013 hingga 2018, sepanjang 5 tahun tu UMNO perlu dalam 2.5 bilion untuk pilihan raya dan untuk juga kegiatan politik di cawangan, di bahagian dan di pusat dan macam-macam lagi. So UMNO is a very expensive, bukan saja UMNO, termasuk Barisan Nasional, a very expensive machinery. Kalau tak ada 2.5 bilion hingga ke 3 bilion sekarang ni dah naik lah. So if you don't have di antara 2.5 hingga 3 bilion ringgit, you tak boleh nak memimpin UMNO. Untuk nak menjadi Perdana Menteri dan nak menjadi Presiden UMNO, kenalah ada di antara 2.5 hingga 3 bilion ringgit untuk bajet 5 tahun. Itu realiti. Itu Najib pun mengaku dan Tun Dr. Mahathir pun sudah dedah. That is the amount of money you need. PAS tak ada duit macam tu. Itu kelebihan UMNO lah. UMNO has got 2.5 to 3 billion untuk belanja sepanjang 5 tahun. Itu tak kira yang site-site tu. Site enterprise tu yang tak masuk buku tu jangan kira lah. Orang UMNO faham. Setiap RM1 dia belanja resmi, ada lagi RM4-5 tak resmi. Kalau you ni aktivis UMNO, kalau you biasa terlibat dengan kegiatan UMNO, maka you tahu dia macam iceberg. Iceberg tu, kalau kita tengok iceberg dalam laut, yang kita tengok tu di atas tu 10%. Di bawah 90% tak nampak iceberg. So kalau kita langgar iceberg macam Titanic tu, dia langgar iceberg, kapal tu tenggelam.
Nampak je iceberg tu kecil, tapi actually kat bawah tu dia 90% lagi tersorok. Sama macam UMNO. Apa dia belanja ni officially yang boleh nampak tu 10%, yang tak nampak tu macam iceberg kat bawah tu 90%. So UMNO is a money machine, bukan political party, is a money machine. Dan oleh kerana itulah Najib terpaksa cari sampai 3 bilion setengah melalui satu MDB. Jadi duit tu untuk finance. Nah, sebab apa Najib finance UMNO dan Barisan Nasional mengguna duit satu MDB? Orang kata Najib ambil duit tu berbilion-bilion tu untuk shopping. Tak betul, actually bukan. Duit tu untuk Barisan Nasional dan UMNO. Dan it's for election and political activities. Pilihan raya dan kegiatan politik. Najib tidak guna duit for personal use lah. Walaupun dia ada duit dia sendiri for personal use. Tapi 1MDB ni was for purposes of politics. For UMNO and Barisan Nasional. Sebab itulah pembangkang PKR, DAP dan sesiapa yang anti UMNO atau anti Barisan, mereka nak jatuhkan Najib. Mereka nak Najib ditangkap dan dipenjara. Sebab selagi ada Najib dan selagi Najib mampu mencari duit untuk finance UMNO dan Barisan, maknanya susah nak jatuhkan UMNO dan Barisan. So apabila duit tu disekat, stop, duit tu tidak lagi boleh bawa masuk, so UMNO dan Barisan menghadapi masalah nak menang pilihan raya. Dan kita tengok PRU yang terbaru, PRU 15 baru ni, dengan tidak ada duit, UMNO dan Barisan kalah teruk. Dan mereka tahu mereka akan kalah sebab jentera di bahagian, di cawangan, duduk sungut, komplain. Duit tak turun, there's no money. Apabila duit tak turun, jentera tak berjalan. Macam mana kereta nak berjalan bila tak isi minyak? Kena isi minyak. Bila tak ada minyak, tersadailah kereta. So, UMNO kalah teruk. Beberapa sebab lah, bukan satu sebab. Satu dari sebabnya, jentera pilihan raya untuk UMNO dan Barisan mogok. Diorang tak mau kerja. Oleh kerana Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO yang baru, tidak ada duit. Ataupun dia ada duit, tapi dia tak mau belanja duit. Dia orang kata actually Ahmad Zaid Hamidi ada duit, tapi dia tak mau belanja. Tetapi duit tu bukanlah banyak sangat. Dulu UMNO ada dikatakan at the height lah, di zaman gemilang atau di kemuncak UMNO dulu, dia kata ada sampai 100 bilion. Investment lah, bukan semua cash. Investment, shares dan cash. Dan dari 100 bilion, banyak sudah hilang. Lesap, all gone. So yang tinggal ni, untuk PRU baru ni, PRU 15 tahun lepas, yang tinggal hanya setengah bilion. 500 juta sahaja. Dengan 500 juta tak cukup. Dan sekarang ni, kalau UMNO nak bergiat lagi 5 tahun ataupun lagi 4 tahun, hingga ke PRU 16, 4 tahun akan datang, tak boleh. UMNO cannot survive 4 years hingga ke PRU 16 akan datang dengan hanya setengah bilion. Tak cukup. 500 juta cannot finance. So, ramai sekarang orang sudah tak bersama UMNO. Bukan kerana mereka tidak lagi menghayati. Ya, betul. Ramai tidak lagi menghayati perjuangan UMNO. Mereka nampak UMNO ni sudah lari pada matlamat. UMNO ni sudah sesat. So, mereka tinggal. Tapi yang lebih penting, kalau UMNO sesat pun, kalau UMNO lari dari dasar pun, kalau asalkan ada duit turun, mereka dia duduklah. Mereka tahu UMNO ni bukan ikhlas sangat dalam perjuangan mereka. Yang mereka duk kata berjuang untuk rakyat lah, untuk bangsa,
untuk negara, untuk agama. Mereka tahu that's all bullshit. Perjuangan UMNO untuk diri sendiri. Is for personal benefit. Nothing to do about rakyat lah, God, king, country dan sebagainya. Tapi asal duit turun, okay, they can tolerate the shit lah. Walaupun benda ni busuk bau, tapi dah kalau banyak duit tu, busuk pun busuk lah. Dia orang boleh tu. Tapi kalau dah tak ada duit, buat apa mereka nak buang masa dengan kesusahan sekarang ni? Rakyat tengah susah. Sekarang ni ekonomi teruk. So nak suruh duduk lagi dalam UMNO, bergiat dengan tidak ada duit, dia tidak akan buat. They will not do it unless there's big money involved. So UMNO no more big money. Tak ada dah. Small money pun tu. And kalau tengok yang terkini, pilihan raya umum, no money. Dan untuk 6 PRN akan datang, kalau UMNO tidak ada duit, maka dia akan kalah teruk di 6 pilihan raya negeri. They're not going to win. UMNO punya jentera will not move. Jentera tidak akan bergerak kalau tidak turun duit. Dan bila kita kata turun duit tu, bukan 10,000, 20,000. Kena banyak duit turun. Dan dengan hanya 500 juta, $500 million sahaja yang UMNO ada. Untuk 6 PRN ni pun tak cukup. Not enough. Dan takkanlah UMNO nak belanja semua. 6 PRN ni bagi habis semua duit yang mereka ada. Dan lepas tu nak bayar gaji ke, nak bayar kegiatan, dah tak ada duit dah. Siapa nak bagi duit dah kepada UMNO? And this is the problem. Dan banyak mereka yang marah ni, jentera-jentera yang marah, yang mogok dan yang juga keluar parti, is because dia tahu duit tu ada di tangan Zaid. Zaid is holding the money, UMNO's money dalam tangan Zaid. Tapi Zaid tak mau belanja untuk pilihan raya baru ni. Untuk PRU 15, Zaid tak mau belanja, dia tak mau keluarkan duit, dia simpan duit tu untuk pertandingan parti. Bagi Zaid, party election lebih penting dari general election. Because party election ni akan menentukan masa depan Zaid. General election ni memang akan kalah. Confirm akan kalah. Guarantee akan kalah. Zaid sudah tahu setahun sebelum tu. Masa dia orang berusaha untuk gulingkan Ismail Sabri Yaakob, dia tahu akan kalah. Will not survive. So, dia nak replace Ismail Sabri Yaakob sebab Ismail Sabri Yaakob tak mau berpakat dengan Anwar. Tak mau buat deal dengan Pakatan Harapan. Ismail Sabri Yaakob nak mempertahankan independence UMNO. Kalau kalah pilihan raya pun, kalah lah. Tapi kita tidak akan menjadi kuda ataupun barwa kepada pakatan, terutama sekali DAP dan Anwar Ibrahim. So, kerana Ismail Sabri Yaakob ni resisted, dia menentang rancangan untuk jual UMNO kepada pakatan, maka dia orang gulingkan Ismail Sabri Yaakob. Dan hari ni, the latest narrative, dia orang salahkan Ismail Sabri Yaakob kerana UMNO kalah teruk di dalam PRU 15 baru ni. Ismail Sabri's fault yang UMNO ni terduduk dalam pilihan raya PRU 15. So, trying to explain lah kononnya UMNO ni kalah teruk kerana Ismail Sabri Yaakob. Jadi, wajar dia diguling. Tapi dia orang sudah tahu. Ismail Sabri Yaakob ke siapa sekalipun memimpin UMNO, mereka akan kalah teruk. Jadi, Zaid, buat apa dia buang duit, waste the money dalam pilihan raya yang sudah tentu akan kalah. Dia simpan duit tu supaya dia boleh membayar perwakilan dan membayar ketua-ketua cawangan. Because Zaid nak pertandingan untuk presiden dan deputy presiden, presiden dan timbalan presiden atau nombor 1 dan nombor 2 diharamkan. Maknanya no contest number 1, number 2. Tidak ada pertandingan untuk nombor 1, nombor 2. Jadi Zaid dan Tok Mat boleh menang tanpa tanding. Win uncontested. Untuk mencapai itu, dia kena bayar ketua bahagian dan perwakilan. So, they have to bribe the ketua bahagian, warlord UMNO, dan perwakilan. Dia orang kena rasuah semua dia orang ni supaya dia orang akan sokong usul untuk haramkan pertandingan nombor 1, nombor 2. Ban contest number 1, number 2.
So untuk mendapat sokongan semua orang, warlord baik, ketua bahagian baik, ya, dan juga perwakilan dan sebagainya, mereka kena rasuah mereka. So banyak duit dibelanja untuk Perhimpunan Agung UMNO untuk nak dapat sokongan dari semua orang supaya pertandingan untuk nombor 1, nombor 2 tu diharamkan. So duit tu dibelanja untuk pemilihan parti, tak boleh dibelanja untuk pilihan raya. So sebab tu pilihan raya PRU 15 tahun lepas tak ada duit. They keep the money for party election. So dengan hanya setengah bilion atau 500 juta, mereka tak boleh buat banyak. So mereka kena pilih, dia nak fokus kepada pertandingan parti atau kepada pilihan raya umum. Kalau nak fokus kepada pertandingan parti, belanja duit di situ untuk menentukan yang Zaid ni selamat, dan Zaid Hamidi ni boleh menang tanpa tanding, maka dia kena korbankan PRU 15 lah, sacrifice it. So today, dia tak cerita yang dia orang kalah PRU 15 oleh kerana mereka tak keluar duit. Mereka kata oleh kerana Ismail Sabri Yaakob. Itu pula dia punya alasan lah. So, UMNO's problem, dia tidak ada ahli dah macam dulu. No more 3.5 million, hanya 1.5 million, 2 juta dah lari. Mereka tidak ada duit. Dan untuk mereka survive, mereka kena jual UMNO kepada Pakatan Harapan ataupun kepada Anwar Ibrahim. Dan deal, this deal untuk jual UMNO kepada Anwar telah dibuat setahun sebelum PRU 15. Ini bukan dikatakan post PRU 15 oleh kerana memandangkan UMNO kalah, maka UMNO terpaksa. No. Ini sebelum pilihan raya lagi. Setahun sebelum pilihan raya. Mereka sudah tahu mereka akan kalah. Mereka sudah buat deal setahun sebelum tu. Tapi mereka tidak umum sehingga selepas PRU 15. Dan kononnya they have no choice lah. Memandangkan yang telah kalah, tak sangka akan kalah. Dan Agong yang titah UMNO suruh dijual kepada Pakatan Harapan. Jadi bukan keputusan ni bukan Zaid Hamidi. Keputusan ni ialah Agong. Agong titah jual UMNO kepada Pakatan supaya boleh dapat perpaduan. Kononnya lah perpaduan. Tapi tak ada perpaduan. Dah tengok 2 juta ahli UMNO keluar. Warlord dan tokoh-tokoh UMNO pun either ditendang keluar ataupun mereka keluar dengan rela. Dan sekarang ni UMNO sudah reduce, sudah diturunkan taraf sebagai minta sedekah, beggar. UMNO ni beg untuk kerusi, beg untuk ni, beg. So UMNO is a parti minta sedekah dan talian hayat, lifeline UMNO duduk di tangan Anwar Ibrahim. Dan satu daripada syarat ia untuk nak membantu UMNO terus hidup, untuk menentukan yang UMNO ni tidak pupus, will not go extinct, ialah Najib Tun Razak tidak boleh dibebaskan dari penjara. Kalau Najib dibebaskan dari penjara, ramai penyokong-penyokong pakatan, terutama sekali penyokong Cina, penyokong DAP, mereka akan marah. Dan dalam PRU ke-16 ni, mereka akan boykot, akan tidak undi untuk pakatan ataupun akan undi untuk pembangkang. Either way, pakatan is in trouble. So the only way to save pakatan dan juga DAP dan Anwar Ibrahim untuk menentukan penyokong-penyokong mereka tidak memberontak ialah tinggal Najib dalam jail, jangan bagi dia bebas sehingga selepas PRU 16, 4 tahun akan datang. So maknanya Najib has at least another 4 years to wait, kena duduk dalam penjara sehingga boleh dipertimbangkan untuk diberi pengampunan. Untuk dipertimbangkan, belum garanti akan dapat. Dan ini realiti penyokong dan keluarga Najib. They realize that Najib is collateral damage. Najib is kambing hitam. Dan Najib tidak akan balik rumah
sehingga sekurang-kurang 4 hingga 5 tahun lagi. Itu pun sekira dipertimbangkan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.